Kalau tidak diperkenankan, sebenarnya ada banyak alternatif. Baik, antaranya. Banyak alternatif. Pertamanya, ada satu konsep berpandukan kepada semangat perlembagaan. Baik. Convention perlembagaan yang dipakai terima oleh kebanyakan negara-negara yang mengamalkan demokrasi parlimen, iaitu apabila seorang Perdana Menteri menghadap baginda tuanku dan gagal memperolehi persetujuan untuk terutamanya perkara yang penting, Baik. maka dia dianggap telah hilang kepercayaan baginda tuanku. Jangan kita lupa, masa pelantikan pada 18 Ogos, perlembagaan mewajibkan, memerlukan baginda tuanku dalam hemah baginda tuanku percaya dia akan mempunyai sokongan majoriti. So kalau dia sudah hilang kepercayaan baginda tuanku, tak semestinya tidak ada mengambil kira Dewan Rakyat. Tuanku sendiri dianggap telah hilang kepercayaan sebab dia tak percaya nasihat. Maka konvensinya adalah, adatnya adalah Perdana Menteri wajib letak jawatan. Itu adatnya. Tapi masalah di Malaysia, perkara ini terdapat satu duluan yang tidak sihat baru berlaku, iaitu pada 23 Oktober 2020 apabila darurat ditolak. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak melakukan konvensyen yang patut. Dia patut menganggap itu adalah hilang kepercayaan agung dan meletak jawatan pada hari tersebut. Dia tak buat. Dan para pembangkang pada masa itu tak bangkitkan perkara ini secara tegas di Parlimen. Dan kalau ada usaha untuk memasukkan undi tak percaya atas isu tersebut, tidak dilayan oleh speaker. Jadi perkara ini sudah ada duluan tak sihat. Jadi saya takkan nampak kalau perkara itu berlaku, Ismail Sabri akan meletakkan jawatan. Melainkan ke bawah duli yang di-Pertuan Agong sendiri dah tahu apa yang Muhyiddin tak buat, nak elakkan dia tak buat benda sama, dia kata awak pun pergi je lah. So itu yang pertama. Baik. Meletak jawatan, ataupun kalau tak meletak jawatan sekalipun, yang kedua boleh berlaku adalah baginda tuanku boleh mengatakan bahawa saya ataupun beta tidak setuju sebab beta percaya ada masalah dua yang utama, iaitu kita sampai ke musim tengkujuh. Satu perkara yang penting, sebab demokrasi ini memerlukan rakyat diberi peluang yang sihat untuk melepaskan, memberi undi mereka 5 tahun sekali. Katakanlah, na'udzubillah, katakanlah perkara itu undi Parlimen dibubarkan, PRU diadakan pada bulan November. Pada hari itu terdapat banjir besar di beberapa kawasan di Malaysia. Kita baru tahu di Baling ada 2 kali dah jadi mangsa. Beberapa tempat lain. Sekarang di Johor di Johor. Katalah benda itu berlaku sehingga kan pengundi-pengundi di kawasan itu tidak dapat pergi mengundi sebab banjir. Maka kita menidakkan hak demokrasi mereka. Ini bukan soal siapa jadi kerajaan. Ini soal pilihan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan selama tempoh 4 tahun lebih ini, rakyat mempunyai pelbagai rungutan tentang kecurian mandat rakyat, tentang kejatuhan ekonomi. Of course, kejatuhan ekonomi ini disumbangkan juga oleh COVID. Tentang kenaikan harga kos barang, tentang kekurangan bekalan barang, kekurangan kerja, dan ekonomi merudum. Tolak tepi lagi tentang isu-isu pendidikan dan perpaduan agama dan sebagainya. Rakyat mempunyai pelbagai rungutan, tapi hak untuk mengundi jika diadakan pada masa tengkujuh dan jika seperti yang diramalkan oleh pelbagai ramalan cuaca negara luar, will be one of the worst. Jika itu berlaku, di manakah maruah negara kita untuk mengatakan bahawa ada beberapa kawasan pengundi tidak dapat keluar? Sebab kalau pengundi tidak dapat keluar, walaupun 1% dapat keluar, undi sah. Undi tidak memerlukan kena 50% keluar baru calon itu dianggap sebagai menang atau kalah. Tidak. 1 orang keluar mengundi, dia dah menang. Tidak ada peruntukan perlembagaan menggagalkan pilihan raya di kawasan tersebut semata-mata sebab tidak sampai peratusan tertentu. Tapi yang tak dapat pergi ni mempunyai hak untuk merungut, untuk komplain, mendesak. Tapi dia failkan tindakan di mahkamah pun, dia tidak boleh batalkan keputusan pilihan raya yang majoriti tak dapat undi. Itu bagi saya akan menjadi satu kegagalan demokrasi.
Dahlah rakyat sudah jatuh, akan ditimpa tangga yang penuh dengan tin-tin cap. Very bad. Sepatutnya perkara itu boleh dan wajar dan tidak salah langsung untuk ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong mengambil kira untuk menolak permintaan perkenan darurat. Isu yang kedua terlibat adalah Agung ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong yang telah meletakkan melalui titah baginda tuanku. Ditanya Ismail Sabri, adakah janji anda, tanggungjawab anda di atas pelantikan itu, syarat pelantikan itu sudah ditunaikan ataupun tahap mana? Sebab kita masih ada sekurang-kurangnya 10 bulan, paling untuk habis kurang penggal. 9 bulan untuk habis penggal. Sebab penggal cuma habis pada bulan 7 tahun hadapan. 7 bulan untuk tahun depan dan 3 bulan untuk tahun ini, 10, kurang sikit pada 10 bulan. Masih boleh diusahakan. Dia kena sedia dengan jawapan. Jangan bagi jawapan berunsur peratadika. Sebab kita dealing dengan Agong di sini. Dan awak adalah Perdana Menteri. So, adakah dia bersedia untuk menjawab? Di sinilah saya digress sikit, tapi berlanjutan yang perkara itu. Sekiranya ramai daripada rakyat di Malaysia mempercayai bahawa tidak wajar diadakan pilihan raya sekarang ini, khususnya kerana ada khawatir tentang tengkujuh yang akan mendatang ini, maka saya syorkan ramai-ramailah membuat permintaan kepada ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong. Seandainya lah Ismail Sabri menghadap tuanku esok atau bila-bila masa yang terdekat, maka baginda tuanku boleh mengambil kira permintaan rakyat. Ya, Ismail Sabri yang menghadap, tapi kita boleh minta dari luar istana. Dan di sini ada juga besar kemungkinan peluang untuk pihak-pihak yang tertentu menyediakan dan menyerahkanlah memorandum, ataupun orang biasa, NGO dan sebagainya, menyerahkanlah petition memorandum dengan alasan-alasan untuk meminta baginda tuanku membuat keputusan yang mereka percayai akan mensejahterakan rakyat dan negara tatkala masa ini. So, ini perkara yang boleh dilakukan. Itu tidak bermakna kita melanggar perlembagaan. Betul. Kita melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Sebab kita khawatir alasan dia menghadap bukan untuk tujuan negara dan rakyat, adalah kerana tujuan politik yang negatif, yang jahat di sebaliknya. Tapi kita tak perlu bincang perkara itu. Sebab bagi saya tidak berasa mencampur adukkan politik dengan perlembagaan dan undang-undang. So, itu yang kedua. Yang ketiganya juga untuk meleraikan masalah ini, dalam menolak permintaan, baginda tuanku boleh sekali lagi melaksanakan kuasa yang ada, kuasa satu lagi, iaitu perkara 150 pasal 1, isytiharkan darurat politik. Supaya apa? Supaya dilumpuhkan politik. Baginda tuanku tak nak pilihan raya, tapi mereka akan tetap akan tanya soalan, Ismail Sabri macam mana? Masih kekal Perdana Menteri tidak? Dalam politik campuri urusan tadbir urus negara. Dan betulkan keadaan-keadaan yang perlu. Seperti mana kita tahu, akta lompat parti yang diluluskan pun tidak akan berjaya untuk menyelesaikan rungutan. Perkara itu perlu dipindah. Dipindah oleh siapa? Perlu dipindah oleh orang luar dari politik. Sebab selagi orang politik di Dewan Rakyat yang memindah, dia akan memindah memihak kepada mereka, bukan kepada rakyat. Banyak perkara lain yang boleh dibuat. So, ini pun adalah peluang ketiga kepada baginda tuanku untuk melaksanakan pilihan yang ada, darurat politik. Nah, pada masa yang sama, saya percaya ramai juga bangkitkan persoalan. Adakah bantahan-bantahan yang dibangkitkan oleh parti-parti politik? Ini saya tak setakat ini kita tak bincang pasal parti politik, sebab kita bincang tentang kepentingan rakyat dan kesejahteraan negara. Ramai parti politik juga membantah, sama ada pihak pembangkang dan segolongan di dalam sebagai kerajaan. Mereka persoalkan, adakah bantahan itu kerana parti-parti politik tidak yakin dengan kemenangan? Rakyat tidak mementingkan perkara itu. Rakyat sudah jemu dengan parti-parti politik dan PL-PL yang ada dengan mereka. Itu bukan kepentingan rakyat. Kalau parti, sama ada kerajaan maupun pembangkang, belum bersedia, itu masalah mereka. Rakyat tidak mahu tahu. Itu tidak boleh menjadikan satu isu untuk
minta pembubaran kerana musuh pilihan raya anda percaya mereka tak bersedia. That's not the issue. Isu dia adalah adakah kita akan mendapat jawapan yang baik semasa pilihan raya, semasa kempen, jangan lupa, semasa pilihan raya, dan adakah kita akan mempunyai peluang mempunyai suatu kerajaan yang stabil selepas itu. Mana jaminannya? Tidak ada. Tapi pokok pangkal dia di penghujungnya kuasa dua pihak. Perdana Menteri menghadap, minta, tapi kuasa paling tinggi agung. Boleh perkenankan, kita dah bincang apa berlaku, dan boleh juga di bawah perlembagaan secara khusus 40 fasal 2B boleh tolak kali pertama dalam sejarah di Malaysia. Sebab banyak perkara dah berlaku kali pertama dalam sejarah di Malaysia. Tidak ada peliknya berlaku satu perkara lagi. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan Hanif.